warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang saya hormati Pondok Zita, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menyimpan umur kita untuk kita terus berada di dalam tahun baru hijrah. Berarti setiap hari umur kita ni dah meningkat. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita lagi untuk kita menghisap tentang amal kebajikan yang kita lakukan, sama ada sempurna atau tak sempurna, cukup atau tak cukup, untuk kita jadikan bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keizinan kepada kita untuk kita bertemu pada petang ini di surau ini. Sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meyakini bahawa setiap kerja buat kita, setiap daya usaha kita, kita boleh berusaha. Kita boleh berusaha, ketentuannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni diriwayatkan mempunyai isteri hampir kepada 100 orang. Pasal apa? Umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kahwin banyak. Mai kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki ni sampai 4 saja. Umat-umat Nabi dahulu boleh banyak. Nabi Sulaiman ni isteri dia hampir kepada 100 orang. Satu hari Nabi Sulaiman dia bersetubuh dengan isteri dia satu sampai habis 100 orang. Tiba masa yang sepatutnya orang perempuan ni bunting. Tiba masanya sepatutnya orang perempuan ni mengandung. Tapi Nabi Sulaiman mendapati bahawa tak ada pun satu orang daripada isteri dia yang ramai itu yang bunting, yang mengandung. Orang lain menikah seorang saja, anak ni serupa dengan berbaring banyak, dia bini banyak, tapi seorang pun tak ada mengandung. Nabi Sulaiman mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, pasal apa ni aku dalam ramai-ramai isteri aku ni tak ada seorang pun yang bakal melahirkan zuriat. Dengan ada zuriat dan aku berazam dengan isteriku yang banyak ni, kalau aku dapat zuriat yang banyak, aku ada umat yang banyak, aku ada pengikut yang banyak, orang yang mengikut agama kamu banyak ni. Tapi pasal apa ni dalam semua ramai-ramai isteri aku tak ada seorang pun yang bunting. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, kamu hanya boleh berusaha, kamu boleh berusaha, tapi aku yang menentukan.
Kita hari ini pun macam tu, dalam kehidupan kita ni, macam program kita hari ini pun macam tu, kita boleh merancang. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan, memang tak boleh. Ni alhamdulillah Allah Taala bagi keizinan kepada kita. Walaupun kita ni dalam kuantiti yang sikit saja, tak banyak orang, tapi dalam nak melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam nak cari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh tunggu ramai. Sikit pun kita jalan juga. Satu kisah ketika mana Nabi Ibrahim ni tengah dibakar dalam api yang besar. Nabi Ibrahim, Raja Namrud buang dia masuk dalam api yang besar. Api yang besar, besar dia tu serupa dengan bukit. Api tu, orang lumbuk kayu banyak, letak Nabi Ibrahim dalam tengah-tengah api tu. Api duk menyala. Lalu seekor burung kecil, burung pipit ni lalu sampai tengah-tengah api tu. Dia lepaskan ayak daripada mulut dia setitik saja. Padankan dengan ayak yang setitik tu, nak bagi terpadam api yang banyak macam tu. Malaikat panggil, hai burung, mai sini tak? Malaikat kata, padankan dengan hang nak buang ayak setitik daripada mulut hang, nak bagi mati api, nak padamkan api yang besar macam tu. Burung berkata, inilah yang termampu aku buat. Aku nak juga tolong agama Allah ni walaupun sedikit. Hatu Allah Ta'ala punya kerja. Dia kata, aku nak, dalam nak tolong, aku nak tolong juga. Kita pun macam tu. Dalam kita nak menyampaikan mesej kita, dalam kita nak sampaikan seruan dakwah kita, kita tak boleh tunggu banyak. Sikit pun kita jalan juga. Dan saya diberitahu oleh Puan Rosita suruh sampaikan bab munakahat. Alhamdulillah, bidang saya. Terlebih dahulu saya nak kenalkan, nama saya Sobri bin Mahmud. Saya berasal daripada Baling, Kedah dan bertugas di Pejabat Agama Daerah Batus, bahagian nikah kahwin, cerai dan rojok. Jadi bab munakahat ni hari-hari adalah kerja saya. Orang-orang yang bermasalah, kita tengok dia berjalan pun kita tahulah dia ni masalah lagu mana hari-hari, sampai kita ni dah jadi mangli dah dengan masalah orang yang bermain ni. Jadi kita kena ingat, kadang-kadang kita terfikir balik, pasal apa? Gejala sosial, buangan, gejala apa, berkongsi pasangan, gejala apa, persetubuhan haram, persetubuhan dengan mahram dia, semua banyak berlaku adalah daripada orang Melayu yang beragama Islam. Orang lain tak ada pun hidup sangkut budak di pagar masjid. Orang lain tak ada pun pergi bubuh anak dalam warga motor orang. Orang lain tak ada pun hidup beranak dalam tangki jambat. Yang duk berlaku adalah daripada orang Melayu yang beragama Islam. Pasal apa? Kalau nak ikut orang bapak mereka dulu menikah elok dah. Pasal apa boleh jadi macam ni? Mungkin daripada kita melakukan pernikahan dulu, kita tak mengikut apa yang telah disyariatkan oleh agama, apa yang telah termaktub dalam Al-Quran dan hadis, apa yang telah disusun oleh para ulama, kita tak ikut. Kita pakai miradah saja. Sebab tu Islam ni dia menetapkan bahawa perkahwinan ini adalah satu perjanjian yang kukuh antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata main-main. Ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda rahmat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kamu kaum lelaki, kepada kamu kaum suami, isteri-isteri daripada jenis kamu juga, jenis manusia juga. Kalau ada orang kata dia menikah dengan bunian, kalau ada orang dia kata dia menikah dengan hantu pari ke apa semua, tak sah. Ayat Al-Quran dah jelas manusia ni hanya boleh menikah dengan manusia juga. Untuk apa? Supaya kamu dapat mengambil kebahagiaan daripada isteri kamu, supaya kamu dapat memberi kasih sayang dan belas kasihan kepada isteri kamu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dia kata, kalau orang yang berfikiran, orang yang tak gila, orang yang berfikiran waras, dia tak buat naya kat isteri dia. Pasal dia tahu benda ni benda amanah, benda anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Isteri, suami pun serupa, anugerah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau kita ni raja bagi anugerah satu bintang, perasaan kita duk letak buah bantai sedia. Hari-hari tengok ni anugerah Sultan bagi ke aku ni. Canang satu kampung kalau boleh nak bubuh medal tu ditengkok pergi kedai kopi pun nak bubuh, nak tunjuk bagi ke orang kata kita ni dapat anugerah. Tapi bila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita isteri, anugerah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita suami, tapi kita ni merasakan bahawa anugerah ni tak ada nilai, tak ada benda yang bernilai. Sedangkan anugerah ni adalah tanggungjawab. Kita nak kena tanggung di atas dunia, kita nak kena jawab di negeri akhirat. Walaupun sebesar zarah sekalipun, Allah Ta'ala akan soal kita, akan tanya kita tentang anugerah yang dia berikan. Sama ada kita laksanakan ataupun kita tak laksanakan anugerah. Sama ada kita laksanakan tanggungjawab tu ataupun kita tak laksana, mudah saja. Di sana Allah Ta'ala dah sediakan api neraka, di sana Allah Ta'ala dah sediakan syurga. Allah Ta'ala buat api neraka ni pasal apa? Nak menyiksa hamba dia kata? Tak menyiksa hamba, pasal Allah Ta'ala cipta syurga. Pilih atas dunia. Di atas dunia ni Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala kata atas dunia ni aku jadikan manusia ni daripada tak ada kemudian ada. Untuk apa? Untuk aku nak uji mereka atas dunia ni. Sesungguhnya aku ni maha perkasa dan maha ampun, kata Allah, maha pengampun. Dia nak uji kita. Kita duk senang-senang dengan mak bapak kita, tak ada tanggungjawab apa. Duduk orang perempuan tak ada apa, tak ada tanggungjawab. Duduk dengan bapak-bapak, mak bapak Sarah, tahu-tahu kita pergi cari penyakit, pergi menikah, pergi ambil tanggungjawab. Bila menikah jadi ada tanggungjawab. Orang laki-laki pun ada tanggungjawab, orang perempuan pun ada tanggungjawab. Sehingga Nabi kata, kalau orang laki-laki, kalau dia tak bagi nafkah kepada isteri dia, kepada anak-anak dia, amalan dia Allah Ta'ala tak terima. Tak bagi nafkah. Orang perempuan pun Allah Ta'ala kata begitu juga. Orang perempuan dia, isteri-isteri, kalau dia derhaka kepada suami, dia tak patuh kepada perintah suami, yang mana perintah tu tak bertentangan dengan syariat Allah, maka dia tak berbau syurga. Nak mencium syurga pun tak bau. Kita pergi ambil tanggungjawab tu. Ni sebab tu Allah Ta'ala kata dia nak uji kita. Dia suruh kita menikah, kita ambil tanggungjawab tu, baru masa tu dia nak uji kita. Sama ada kita ni mampu ke tak untuk bertemu dengan dia di akhirat nanti. Dia buat ujian kita. So menikah tu elok-elok tak menikah, menikah ambil tanggungjawab, kena ikut patut tanggungjawab dia. No, kena ikut tanggungjawab dia. Sebab tu ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang berkahwin ni bukan sama. Tak sama dengan orang yang tak kahwin.
Orang yang kahwin dia sembahyang 2 rakaat berbanding dengan orang yang tak kahwin 80 kali ganda. Kalau kita berkahwin, kita buat 2 rakaat dapat 80 kali ganda. Kawan ni tak berkahwin lagi, tak usah duk race dengan kita, tak boleh hambat. Kita lebih lagi, kita advance lagi ke depan lagi. Soal teknologi, kita nak hambat teknologi Amerika sampai bila pun kita tak boleh. Mereka dah advance dulu lagi. Tahun 80-an kawan-kawan kita nak pergi mengaji di Amerika tu, cikgu di sekolah dia pesan kata hampir di sana hang cari typewriter elektrik. Tahun 80-an kalau ada typewriter elektrik tu orang kemahir lah. Kawan ni pergi di Amerika, dia mengaji di Wisconsin, dia pergi tanya di kedai sana ada typewriter yang pakai elektrik. Sana masalah sana gelap, kami tak pakai dah 20 tahun dulu dah kami tinggal. Kami lah ni pakai komputer. Tahun 80-an kita tak ada komputer lagi, kita nak hambat mereka. Macam tu juga orang yang buat amal ibadah ni, kalau dia menikah dengan tak menikah ni, orang yang tak menikah ni tak boleh nak hambat 80 kali. Nak hambat mana boleh hambat. Kita pakai motor kapcai, kita nak hambat Kawasaki 650 mana boleh. Dia wung bila betul jadi. Allah Ta'ala meletakkan perkahwinan ni benda yang cukup murni. Sebab tu daripada ni pun dia, daripada sebelum kita nak menikah lagi, Allah Ta'ala dah, Nabi dah habak dah kepada kita bahawa dia bagi dah macam mana kita nak cari petua dalam nak cari pasangan kita. Orang laki-laki kalau dia nak menikah dengan orang perempuan, dia kena tengok dulu. Dia kena tengok dulu. Orang perempuan pun serupa kena tengok dulu. Sebelum nak meminang pun kena tengok dulu. Pasal apa? Sagi bila menikah sagi, tengok-tengok Allah, orang lain pula dah lagu lain, aku mau lagu ni tapi dapat lagu ni, kena tengok dulu. Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi, dia mai kepada Nabi, dia kata dia nak menikah, dia Rasulullah pun nak menikah. Nabi kata hang tengok dak lagi bakal calon hang, calon isteri hang tu. Dia kata pakai percaya ke orang bak kata boleh anak dia tak. Dia kata tak boleh. Nabi tengok dulu. Hampir tengok dulu. So pergi tengok dulu. Bagi hampa hati pun orang menikah, orang perempuan pun serupa, dia kena tengok dulu bakal suami dia nak macam Shahrukh Khan, tahu orang main macam Hulk Hogan, mana dia mau. Ya, kena kena pergi tengok dulu, kena tengok dulu. Sebab tu kalau kata kita nak meminang orang lelaki, kalau nak meminang orang dia kena pergi tengok dulu. Syarak dah bagi dah hukum, kita boleh pergi tengok sampai 3 kali. Lagi bagus kita pergi tengok, jangan duk beritahu ke dia. Kalau kita telefon kata Timah hari ni aku nak pergi tengok hang tu, dia bubuh bedak tempat. Tak boleh beritahu kat dia, tak payah beritahu kat dia. Kita tahu kata pukul 10 dia duk jemuk kain ke apa, kita lalu tengok, boleh tengok muka dengan tapak tangan. Muka pun kita tengok tahu dah, kalau tengok muka pun apa tahu dah orang tu segak. Orang segak tak segak, tengok muka dengan tangan pun macam tu juga. Antara tapak tangan ni kalau tengok jari bertombak tu, kalau menikah boleh anak meneru. Tahu dah orang tersebut. No? Sebab tu orang tutup, orang pesan kalau orang ni kalau dia buat jari lagu tu, kalau tak kemung begini ni dia ada penyakit kusta. Daripada tu boleh tengok. Dia suruh pergi tengok dulu. Tengok sebelum nak meminang lagi, kena tengok dulu. Pasal apa dia suruh kita tengok dulu sebelum meminang? Sagi bila kita pergi meminang, kita dah buat pasal kata tak jadi pula dah. Dia mau Islam ni, mau kita minang tu jadi. Kalau tak jadi disebabkan pak dia tu memang pak dia nak mas kahwin sampai tinggi-tinggi, tu lain. Jangan kita pipi tengok kita tak berkenan ke dia. Kecil hati dia. Kita abang kata hari ni kami nak buat rombongan pergi Minang. Pihak perempuan tu sedia habis dah dengan apa, puding lah, kuih bangkit lah, kuih lapis lah, semua kuih bagi bagus punya, cokodok tak mau.
Semua nak tunjuk kata mereka ni bagus, benda bagus. Tahu-tahu kita pipi tengok-tengok masa lagi anak bidan anak darah bermain teh tu, kita tengok-tengok anak darah, kita abang kata pakai tak jadi. Bila kita kata tak jadi tu, apa perasaan anak darah tu? Apa perasaan keluarga dia? Elok kita balik, dia kata tak jadi, dia anak darah tu dia boleh stand atas katil teriak, apa salah aku, apa dosa aku. Pergi cermin, tengok wahai cermin ajaib, siapakah yang paling cantik dalam kampung ni? Cermin ajaib kata hang lah cantik, pasal apa orang tak mau aku pula. Itu dia Islam ni dia suruh kita pergi tengok dulu. Orang perempuan pun serupa, orang laki-laki pun serupa, no? Sebab tu saya duk tengok banyak antara dia daripada pernikahan yang tak sah. Maka hari ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kifarah kepada kita, bagi kifarah kepada kita. Jadi orang Melayu, orang Islam ni Allah Taala tunjuk kifarah dia jadi macam-macam dalam sosial. Pulau Pinang tahun 2010, kadar penceraian dia adalah 25%. 100 orang nikah, 25 orang bercerai. Tinggi, duduk nombor 2 daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 40%. 100 orang nikah, 40 orang bercerai. Jadi kita dah ambil inisiatif cari puncak antara dia. Pernikahan yang tak sah pun ada banyak. Sebab tu di Pulau Pinang lah ni tuan-tuan, kalau nak menikah, anak dara yang nak menikah, dia kena ada surat nikah mak bapak dia. Di sini perlu, di Kedah tak tahu, di Kedah ada lah, di Kedah syarat dia macam lah. Di Pulau Pinang, kalau satu orang perempuan dia nak menikah, kalau tak ada surat nikah mak bapak dia, tak boleh nikah. Kena cari juga, kena ada surat nikah mak bapak dia. Pasal apa buat macam tu? Kadang-kadang orang kata apa ni, buat macam ni dalam hukum bukan ada. Benda-benda macam ni, surat-surat nikah ni bukan ada dalam hukum. Dalam hukum boleh nikah lah. Pasal lo ni disebabkan dulu kita tak berapa nak clear. Lah ni bila mai lah ni dah timbul dah anak-anak perkahwinan daripada perkahwinan yang tak sah. Macam mana tak sah? Ada satu kes di tempat saya tu, satu orang perempuan dia menikah dulu ni, lepas tu lah ni dia dah ada cucu dah. Mai nak buat pembahagian harta pusaka. Bila nak buat pembahagian harta pusaka, mesti nak tengok surat nikah mak bapak dia dulu. Bila tengok surat nikah mak bapak dia dulu, pak dia menikah dengan mak dia 4 bulan. Dengan tarikh dia beranak ni 4 bulan, mak dia menikah, beranak dia. Mana kata dia anak luar nikah. Lepas tu cek surat nikah hak perempuan ni, dia menikah siapa jadi wali? Bapak dia yang jadi wali. Maka pernikahan dulu tak sah. Dia ni dah boleh anak sampai anak cucu dah. Kita nak kena bagi dia bercerai, kena buat pernikahan yang lain. Banyak masalah macam tu. Sebab tu dia nak ada surat nikah. Kita tengok surat nikah tu, kita tengok macam mana hang bapak hang menikah berapa bulan baru hang beranak. Anak yang pertama yang masalah ni, yang kedua ketiga ni kurang masalah. Anak yang pertama. Kalau misal kata kita tengok bapak dia menikah dengan mak dia 8 bulan saja, lepas tu dia beranak. Dia hak pengantin ni tadi beranak. Kita akan panggil mak bapak dia. Dulu dia jadi Tarzan. Kalau ni bapak dia tak jadi Tarzan dah, dia pun surau dah. Mak ngapak dia dulu masa muda dulu jadi Tarzan, lompat sana lompat sini. Ni okey dah, no? Jadi kita panggil mak bapak dia, kalau dia tua kita panggil pakcik. Saya nak tanya sikit ni, pakcik apa menikah dengan makcik ni 8 bulan, lepas tu beranak anak ni, macam mana keadaan, macam mana? Dari segi pendaftaran, kalau anak tu dilahirkan selepas daripada 6 bulan mak dia dengan bapak dia berkahwin, boleh berbinkan bapak dia. Tapi dari segi hukum, bapak dia tak boleh jadi wali, tak sah. Dia kena pergi juga kepada wali hakim.
Jadi kita akan panggil tanya, ni pakcik, makcik, pasal apa ni 8 bulan dia beranak dah ni. Dia kata anak saya ni beranak tak cukup bulan, beranak dia gugur dalam balang. Tak apa, kalau macam tu tak apa, kami bukan nak menekan apa, kami nak tanya elok-elok. Jadi kalau pakcik kata macam tu, kami boleh terima pengakuan pakcik, kami dah terlepas dah. Tapi seandainya pakcik dengan makcik masa sebelum berkahwin besok berzina, dan pakcik dengan makcik tahu bahawa makcik mengandung sebulan dah, baru menikah, dapat anak ni, tetap pakcik tak boleh jadi wali. Tetap dia anak luar nikah, walaupun berbin juga, anak zina, dikira anak zina juga. Jadi laki-laki ni dah buat relax, dia buat apa tu, perempuan ni, bini dia tengok. Kalau kat bini nak kita tahu ni ada masalah. Abang kita cerita elok-elok lah abang. Bini dia kata, abang kita cerita elok-elok, betul lah ustaz, kami ada memang ada melakukan persetubuhan sebelum kahwin. Jadi dia kalau belum berkahwin tu dah mengandung, dah memang anak zina, walaupun dia beranak 8 bulan lebih pun. Dari segi pendaftaran memang boleh dia, tapi dia nak jadi wali tak boleh. Anak zina ni payah, anak zina ni anak zina ni, anak luar nikah ni, kalau dia bapak dia dengan mak dia dulu berzina, satu laki-laki satu orang perempuan, dia pun berzina. Kalau laki-laki ni tak berkahwin dengan perempuan yang dia berzina ni, dia pergi mana-mana dia tinggal macam tu lah. Lepas tu perempuan ni beranak, dapat anak perempuan. Anak perempuan tu boleh berkahwin dengan dia, dengan laki-laki yang berzina tu, walaupun benih dia. Kalau ikut benih-benih dia, anak dia lah. Tapi anak zina dia tak diiktiraf, tak iktiraf anak zina. Tapi kalau laki-laki yang berzina ni dia kahwin semula dengan perempuan yang berzina tu, dapat anak, maka dia dengan anak tu tak jadi pak dengan anak, dia jadi pak tiri saja. Anak yang berzina ni dengan sebelah keluarga laki-laki, sebelah keluarga pak dia macam mana, tak ada bersangkut apa-apa langsung tentang mahram. Anak dia sentuh Tok Wan, pak kepada pak dia, haram, batal ya sembahyang. Jadi sebelah keluarga pak dia tu, anak ni tak ada bersangkut apa langsung, tak boleh, hatta pusaka pun tak boleh makan. Yang bersangkut sebelah laki-laki saja, sebelah perempuan saja. Benda ni kadang-kadang kita tu buat cincai lagu tu. Jadi pak ni jadi wali, pak ni pergi jadi wali. Bila jadi wali, pernikahan tu tak sah, turun daripada benih daripada pernikahan tak sah. Tu tak termasuk kita kata wali ni dia nak jadi wali juga dia tak boleh fasik. Masuk fasik ke apa dia? Fasik tu adalah melakukan dosa besar. Apa dia dosa besar? Tikam nombok dosa besar, minum arak dosa besar, berzina dosa besar, tinggal sembahyang pun dosa besar. Kalau pak dia tak bertaubat ketika nak angkat tu, tak sah. Pak dia tak sah jadi, tak sah jadi wali. Sebab tu kita sebelum nak angkat nikah, kita panggil dulu wali. Kita niat dalam hati, kita bertaubat di atas dosa yang lalu, suruh dia istighfar, suruh dia mengucap syahadah. Lepas tu dia boleh automatik boleh jadi wali. Kecuali yang Syiah, apa yang Syiah? Syiah ni kalau kita suruh mengucap macam kita mengucap, dia taubat, dia tak mahu. Dia nak mengucap macam dia juga. Itu membawa kepada pernikahan tak sah. Jadi, tapi hinggalah sikit wali kalau dia bertaubat masa tu, sah dah jadi wali. Hak sepasal lagi saksi. La nikah, Nabi kata la bi waliyin wa syahidai adlin. Tak sah pernikahan tu dengan seorang, dengan wali dan 2 orang saksi yang tak adil, yang fasik. Dia kena menikah, saksi pun orang yang adil juga. Orang yang nak jadi saksi tadi ni dia kena adil. Masuk adil apa? Dia bukan orang yang fasik. Masuk fasik apa? Dia bukan orang yang melakukan dosa besar.
Wali tak apa, dia main bertaubat lah tu, kita boleh terima dia lah tu. Tapi kalau saksi, dia kena melalui iddah 1 tahun. Misal kata kita nampak dia ni dulu dia kurang sembahyang, duk tinggal sembahyang. Tahu ni dia duk main di masjid dah. Baru 5-6 bulan ni baru jadi manusia sikit. Sebelum tu dia tak berubah balik lagi. Balik umur 50 lebih baru balik ni. Baru duk main ke masjid dah. Jadi kita tak boleh ambil dia jadi saksi lagi. Tak cukup setahun lagi. Kita kena perhati dia setahun, ada jadi okey dah. Baru kita boleh ambil dia jadi saksi. Kalau kita ambil tak sah. Misal kata dia baik dah 2-3 bulan elok dah, kita dah ingat dia baik, tahu-tahu dia esok dia pergi tikam dan buat menjudi, dosa besar, hilang kelayakan dia menjadi saksi. Kalau dia jadi saksi, tak sah pernikahan tu. Kita hari ini saksi pernikahan tu, kadang-kadang orang muda-muda, dia orang laki-laki sebelah orang muda-muda ni pemain dengan geng-geng Depok saja. Orang muda-muda saja, saya biasa akan nikah satu orang. Saksi semua geng muda-muda saja, orang perempuan pun buat geng muda-muda, seolah-olah kampung ni punya orang tua-tua mati habis lah, tak ada lah. Orang muda-muda celak saja buat pergi cari, ada pakai gelam besar ni pun ada. Lepas tu main duduk tepi kita. Ni nak bungkus siapa jadi saksi ni, saya lah jadi saksi kait. Ni hang ni macam mana ni, sulak pun apa tembus atas pada lutut ni, kita hang jadi saksi macam mana? Ni gelang tangan hang pakai ni, hang bukan boleh jadi saksi, hang tarik kereta boleh lah gelang tangan besar kau ni. Dia kata, Ustaz, apa cakap dengan tu? Dia kata Islam ni dia tak tengok kepada pakaian, dia tengok kepada hati. Ada? Oh, dia kata tengok ke hati dia saja. Pasal bersangkut kepada sah dengan tak sah. Sebab tu kalau kita pergi majlis perkahwinan, kalau orang minta kita jadi saksi, jangan duduk terbiang. Kita kena tanya diri kita, layak tak kita untuk jadi saksi? Pasal apa? Dia membawa kepada tak sah pernikahan orang lain. Bila membawa kepada tak sah pernikahan orang lain, pernikahan tak sah, insya Allah Ta'ala duk bagi kifarat. Pasal kita, dalam kita jadi saksi, kita nak ambil saksi ni, kita pakai tangkap saja. Tuan-tuan tanya, kalau tuan-tuan biasa tengok orang dulu-dulu masa nak menikah macam mana? Hak sebelah laki-laki dia bawa orang-orang alim dalam kampung dia. Sebelah orang perempuan pun dia bawa orang alim-alim dalam kampung dia. Yang 2 orang saksi ni adalah minima. Paling kurang 2 orang. Lagi lebih lagi banyak lah. Sebab tu kalau kita banyak orang tu, dia sekurang, kalau banyak orang tu, kalau 2 orang salah, seorang ni tak berapa clear ke, ada masalah ke apa, orang boleh tampung. Ni buat angkat nikah, saksi 2 orang, pengantin lelaki seorang, pak dia seorang. Kalau kata kawan ni tergelincak sikit saja, habis lah. Ya, pasal paling minimum adalah 2 orang saksi. Kita jadi benda-benda macam ni dia bawa kepada kesan. Kadang-kadang nak jadi saksi ni pun dia tak mengaji pasal nak jadi saksi. Syarat nak jadi saksi dia kena dengar elok-elok. Ni masa orang duk angkat nikah, masa tu lah dia duk bilang duit kau semua. Kadang-kadang dalam kampung ni dia ada saksi-saksi hak jenis sumpah bohong ayah ni pun ada tak? Saya kata saya suka geram. Dia suka nak bagi panjang, bagi angkat nikah banyak kali. Kita angkat nikah, aku nikahkan nikah dengan nama sekian-sekian, dengan mas kawin RM2 tunai. Ya, dia kata aku terima nikahnya seperti yang tersebut. Tanya si macam mana tu Haji? Ulang kali lagi ya. Buat dah kita tengok kelia dah. Kali lagi. Tanya dia pula apa kali kedua, apa kau tu kita terima nikahnya seperti yang tersebut. Tanya macam mana tadi? Istauba kelia. Kita main nak marah dah lah. Sekali lagi hang buat pasang apa yang tu. Ingat dah tidur buka gitu tak? Pasal apa? Kita tak boleh main-main. Pengantin ni tak sahlah dia misai panjang lagu mana pun, masa nak akad nikah ni tangan dia macam ketuik air sejuk. Dia takut
Kalau kita dah buat banyak kali, sakit dia dah hafal sebulan, dia terlupa tu. Sebab tu kadang-kadang hak mai tu tengok mulut merah. Hang makan sirih lah. Hang makan sirih baru makan. Sirih tak boleh ketak. Macam kadang-kadang kalau hak bising-bising orang ni kebelah pelih pun ada juga. Dia buat mai dengan tok bomo dia. Masa nak tu dia tepuk belakang. Oh, dia ada juga pemain begitu pun. Sebenarnya tak ada masalah apa saja kita duk buat bagi payah. Ni rahsia-rahsia buat bagi payah. Tanya kali ketiga, tanya macam mana tuan ni, dia kata saya tak apa nak. Tuan Haji duduk alim. Saya ambil orang alim, memang orang alim jadi saksi. Berapa? Saya boleh jadi saksi. Tuan Haji tak dengar, tak dengar, tak sah jadi saksi. Saya dengar saya apa 3 kali ni. Apa nama orang lain? Sampai hari ni dia jumpa kasih dia tak terbang saya. Pasal tolak dia jadi saksi. Dia duduk main-main lagu tu. Mana boleh kita main-main lagu tu? Mudah saja. Kalau dia kata aku terima nikahnya pun okey dah. Kalau dia tak sebut mas kahwin pun sah dah. Mas kahwin bukan benda yang wajib kita sebut di dalam akad nikah. Dia tak termasuk dalam rukun nikah. Tapi kalau dia tak sebut dalam akad nikah, dia kena bayar mas kahwin lagu lain. Misal kata dia kata aku terima nikahnya, tak ada sebut mas kahwin, dia kena bayar mahar misil. Mahar misil ni kalau kita di Malaysia tak apa, belah Arab dia tak mau mahar misil. Mahar misil ni kita kena bayar mas kahwin ikut apa orang yang terdekat dengan dia yang dah biasa menikah. Misal kata kak dia, kalau tak ada kak dia, mak dia dulu menikah, mas kahwin berapa, ikut bayar macam tu. Kalau kita ikut mak ni bagus lah, mak dulu RM12 saja mak kita. Tapi orang Arab tak mak. Orang Arab mas kahwin dia sebuah rumah 2 tingkat perabot penuh. Dulu tahun 60-an batu bata murah saja. Kalau hari ni buat rumah 2 tingkat mau dekat juta perabot rumah Arab ni bukan serupa rumah kita. Kita masuk dalam rumah Arab ni, kita tengok di luar yang tak plaster, masuk dalam rumah kerugia. Mereka bukan mau pakai koman-koman orang Arab ni. Sebab tu banyak orang Arab dia tak menikah. Tentang mas kahwin ni kalau dia tak sebut pun tak apa. Dan kadang-kadang orang duk kata tentang mas kahwin ni. Mas kahwin dia, saya biasa duduk di kedai kopi, dia pun tak kawan tu pun dia tak tahu kata saya duduk kerja pejabat agama bahagian nikah serai ni. Dia duduk sembang, dia duduk kata orang kalau menikah mas kahwin ni lebih daripada RM500 tak sah nikah dia. Pun waktu kawan dia pun tanya dia juga, ambil patuah ke dia, betul lah tak sah. Betul lah, hantar dia pun aku tahu lah. Dia tak, kita ni malas nak duduk bertujai dengan dalam kedai kopi. Kalau kita bertujai, kita pun jadi bengong supaya dia tak apalah, dia ngaji di mana tak tahu, muarif duduk ada di kedai kopi. Mas kahwin ni tak ada satu kadar yang ditetapkan, tinggi ataupun rendah. Cuma kalau pengantin laki-laki tu tak mampu, elok kita rendahkan mas kahwin tu pasal dia tak mampu. Kalau dia berani nak bagi mas kahwin banyak, tak apa, ambil terima lah, jangan duk jadi warak sangat. Kita pun pok pun kalau kita jadi pok. Orang mai kita nak nikah dengan anak perempuan, dia kata pakcik saya nak nikah ni, saya nak bagi mas kahwin RM1 juta. Kita warak tu soalah, pakcik tak mau, pakcik nak RM22. Nah tu wali ke bawah tanah, dia jadi bodoh. Orang nak bagi, bukan kita minta dia nak bagi. Hak rendah ni kalau dia tak mampu, kita tengok dia pun tak mampu, kita kata mas kahwin kita bagi yang rendah. Nabi yang bagi RM500, 500 dirham tu Nabi bagi masa dia menikah dengan Ummu Salamah. Duit tu bukan duit dia. Duit tu adalah duit yang diberi oleh Raja Habasyi kepada Nabi, dihadiahkan kepada Nabi. Nabi tak boleh terima sedekah. Raja Habasyi hadiah kepada Nabi 500 dirham. Nabi guna 500 dirham itulah untuk menikah dengan Ummu Salamah sebagai mas kahwin. Itulah mas kahwin dia tinggi. Nabi bukan ada duit dulu tidur atas pelepah kurma saja. No? Jadi mas kahwin ni tak ada satu ketetapan yang rendah, tak ada ketetapan yang tinggi. Kalau kita nak nikah ni pun kita janganlah kita mas kahwin dibagi RM24. RM24 lah ni nak beli surat dalam selai pun tak lepas.
Kalau hak beli hak cap-cap semua tu lagi tak boleh. Bagilah patut padan. Bagi patut padan. Sebab tu ni kita dah tengok. Tak tahu di sini ke belah-belah dah, tak tahu di Pulau Pinang ni banyak mas kahwin dia sejongkok emas. Saya mula-mula saya nak pergi akad nikah tu, tengok-tengok dalam surat kebenaran tu mas kahwin dia sejongkok emas. Jongkok emas ni lagu mana betul. Dulu masa saya duduk Masjid Al-Masyur tu, saya duduk jalan tu Datuk Keramat tu, adalah Datuk Keramat Smelting. Tempat tu buat apa kilang biji timur ni. Saya tengok lo jongkong sok-sok tu, jongkong. Tapi nak angkat dia pun kena pakai poli, berat ni dia pun ometok lo ke mana lah masjid tu. Kata nak pergi tengok lo kalau dia komai tu. Rupa-rupanya jongkong main dan dia nipis dia. Nipis. Lepas tu harga dia 9,877. Nah, sebagai mas kahwin. Tak apa lah dia bagi. Dia mampu, suami dia mampu bagi. Okey. Belanja 13,000. Kalau kena kita pakai tak nikah harap. Mahal tu. Orang mampu tak apa, mampu on. No? Jangan kita kata tak boleh terlampau tinggi, tak boleh terlampau rendah. Kalau lelaki-lelaki tu tak mampu, kita pergi rendah pun tak ada masalah apa. Tentang mas kahwin. No? Ikut dia nak ikut kemampuan masing-masing. Tak ada satu ketetapan. No? Dan kita juga dalam pernikahan ni selalu saya buka kitab Idahul Albab. Dia satu kitab khusus untuk nikah kahwin dengan kehidupan rumah tangga. Bila kita nak buka kitab tu, mula-mula dulu orang duk kata pasal apa buka kitab ni ustaz, orang pakat nikah belaka dah. Tapi kita dalam masa yang sama kita terlupa bahawa banyak kesilapan yang kita lakukan walaupun kita menikah. Kadang-kadang kita melawak dengan bini kita, ataupun kadang-kadang kita menyanyi lagu aku ceraikan engkau apa semua. Perkataan cerai itu jatuh talak. Talak ni tak boleh main-main. Tak boleh menyanyi, apa-apa tak boleh. Dia jadi jatuh, no? Jadi dalam kehidupan kita banyak kesilapan yang kita minta. Saya diberi 10 minit terakhir ni dia buka soalan, no? Pendek sangat, dia kena masa panjang sikit baru buka, kita boleh huraikan. Okey, kita buka soalan untuk 10 minit pertama. 10 minit terakhir ni sebelum kita nak mengakhiri ni, ada apa-apa soalan? Ya. Tapi kalau isteri dia tu apa lah boleh lah kabur. Hak tu lain. Hak tu tak apa. Kalau ikut kita suami ni nak bagi nafkah kepada isteri, kena barang yang siap dimasak. Bukan kata kita buat balik tepung, nah buat cucuk kodok, tak selesai lagi. Aku buat balik gula, nah apa hang masak. Bini dia abang kata, ya hang lagi balik lagi apa beli roti. Dia balik beli, dia beli juga roti, tapi dia pimpin lempak kata nama roti, pun bini dia pun sambut masuk dalam rumah. Kenapa hal lelaki begitu? Dia kata, bini dia kata, abang pergi beli telur saya, awak beli telur. Dia pun lagi, dia kata nak pergi sembang rumah kawan lagi, balik beli kerja, beli telur pun 10 biji dalam plastik tu pergi. Telur anda ni. Lampu telur, bini dia pun sambut. Allah, nasibik tak pecah dia kata. Puan ni kalau lampu telur, dia akan telur dia pun pecah. Tak selesai. Kita orang laki-laki ni kena, kalau dia ikut nafkah ni, kita kena bagi benda yang dah siap dimasak bagi ke anak isteri kita makan. Tapi atas keredaan isteri ni, isteri reda, isteri tak apalah, kita apa ni, tak ada masalah apa, itu isteri reda. Macam tadi pun, kalau sepatutnya orang perempuan dia tak kerja, tapi mereka reda nak cari sama-sama, nak hidup, nak bagi senang sama-sama, itu tak ada masalah apa. Itu tak ada masalah apa. Tapi kalau suami ni dia nak ambil kesempatan, dia nak duduk di rumah saja, nak tunggu ataupun hampir kerja, aku lagi hang balik kerja kilang, aku pergi ambil. Hang nak pergi esok pagi, aku pergi letak bank ambil. Itu tak boleh. Salah, no? Tapi kalau sama-sama kerja tak ada masalah apa lah. Orang tempat saya, dia menikah 2.
Orang nikah dua ni kalau bercakap pandai tak nikah dua, bereng tak nikah. Haji ni loi ni. Nampak sebab kau lupu. Kau lupu tak boleh tengok. Kau lupu ada mayak, ada pokok dia nampak warung. Hal tu kadang nikah dua. Nikah dua bini dah kerja kelang. Dia duduk rumah ya. Rumah dia pergi relax, kedai kopi apa semua ada orang suruh buat kerja sikit, buat kerja menebang tu. Boleh pindah untuk dia nak minum kopi gitu ya. Bini dia berkelahi. Bini dia kata dua orang, bini dia kata abang ni apa ni, dia kata kami dua orang ni duduk kerja. Abang pun duduk di rumah saja macam mana? Dia kata hampa ni pun payah, hampa dua orang kerja tak boleh seorang aku seorang tak? Kata balik bagi begitu. Jadi tentang nafkah ni suami kena bagi. Sebab tu almarhum kita bisa dengar nama Al-Fadhil Ustaz Fadhil Nur. Ustaz Fadhil Nur dulu kalau kita nak pergi tunggu dia ceramah kadang-kadang dia lambat. Dia setrika baju dia sendiri. Dia sapu rumah dia dulu bagi clear apa semua selesai dalam rumah baru dia jemuk kain sendiri. Oh dia mai. Ustaz Fadhil Nur. Dia abang kata tu kerja tu bukan kerja orang perempuan, kerja orang lelaki. Orang perempuan ni mendidik anak. Itu kerja orang perempuan. Kita hari ni kalau nampak orang jantan tu jemuk kain, dia kata tu. Dia nak buat share lah tu. Dia kata tu. Dia penakut dia kata. Kena hak tu benda tu Nabi pun buat. Nabi pun cek baju dia sendiri. Benda kadang-kadang kita ni adat kita tu adat kita membatasi benda begitu. Okey, ada apa soalan lagi? Ada apa soalan? Orang lelaki kita ada soalan apa? Saya ada soalan apa? Semua alhamdulillah lah nak. Masa kita pun dah nak sampai 6.30 dah, ada lagi 3-4 minit lagi. Kalau ada apa-apa soalan-soalan yang boleh ni, walaupun benda-benda lain ke apakah? Ya. Kalau macam suami dia nak bercerai dia selain dia perlu supaya apa yang membolehkan suami itu cerai? Tanpa berdosa lah. Tanpa berdosa. Dia apa aib, dia punya aib tu dia punya khiyar yang boleh suami ataupun isteri menceraikan, untuk cerai. Misal kata dia dapat kalau orang perempuan yang ada kepada orang perempuan saja ridqa dengan korno. Ridqa ni tersumbat faras dia tu. Itu mungkin ridqa ataupun korno itu tu ada kepada orang perempuan saja. Sebab tu kalau kita ada anak kecil-kecil, anak perempuan kecil-kecil, kita orang perempuan lah kena buat. Dia kena suar juga jari dia, tengok takut dalam tempat anak dia tu tersumbat dengan daging. Kalau tersumbat dia boleh pergi buat ubat, pergi untuk bidan dia bubuh sapu minyak, lepas tu dia jadi okey balik. Itu antara benda tu. Kalau ada benda tu suami boleh buat khiyar sama ada nak meneruskan perkahwinan ataupun nak membatalkan perkahwinan. Itu ada pada orang perempuan. Kalau ada kepada orang laki-laki apa dia? Majbur dengan apa mati pucuk. Majbur ni kalau tak ada zakar terus. Menikah-menikah tengok tak ada zakar macam dulu ni yang tahun 70-an sampai 70-an dulu ada orang-orang yang jaga Kaabah tu, mereka memang tak ada zakar. Kalau ni Saudi tak bagi lah. Kalau ni Saudi tak bagi lah buat macam tu, no? Kalau macam tu ada lemah zakar ataupun tu, isteri dia boleh buat khiyar, buat tuntutan tu lah. Itu ada khusus kepada orang laki-laki, ada khusus kepada orang perempuan. Hal lain tu ada kepada orang laki-laki, ada kepada orang perempuan. Apa dia? Adalah apa dia? Kalau dia dapati isteri ataupun suami tu gila, tu nampak gila, dia boleh teruskan juga. Dia boleh teruskan ataupun dia nak batalkan. Saya ada kuliah. No, dia boleh buat sama ada dia nak teruskan ataupun tak teruskan. No, nak teruskan perkahwinan tu atau tak teruskan. Jadi ada aib. Bisa kata dia menikah tengok masa menikah tu tak apa laki dia pakai serban. Tengok masa buku apa serban ada tompok serupa-serupa tu.
Isteri pun boleh, dia boleh buat tuntutan. Dia kata dia nak tutup fasa pasal suami dia ada aib. Boleh diterima benda tu, hakim boleh terima. Ataupun kita di Malaysia, kalau saya terlambat sikit boleh. Nah, kita di Malaysia ni, kita ta'liq, kita baca ta'liq tu, kalau kita langgak ta'liq tu putus, kadang-kadang orang perempuan ni bila orang baca ta'liq, dia balik dekat gambar ya. Dia tak mau dengar tentang ta'liq tu hak dia. Dalam ta'liq tu dia kata, kalau isteri dia, suami dia kata, kalau aku meninggalkan isteri aku lebih daripada 4 bulan secara sengaja ataupun paksaan, ataupun sekiranya aku mendatangkan kemudaratan kepada isteri aku, ataupun sekiranya aku menjatuhkan maruah dia, ataupun sekiranya aku merosakkan harta benda dia, maka isteri aku pergi jumpa hakim, dan hakim suruh isteri bayar RM1, maka ketika tu jatuh talak khuluk. Jatuh talak khuluk. Jadi kalau suami kita tu hilang, tak tahu pergi ke mana, tak tahu nafkah pun tak tahu, lebih pada 4 bulan, orang perempuan ni dia boleh pergi di mahkamah. Pergi di mahkamah, tuan nak bagus lagi, dia bawa 2 orang saksi. Tuan, suami saya dah setahun lebih dah tak balik pada rumah, tak balik rumah, nafkah pun tak bagi, ni saksi pun ada. Jadi dah ada sabit dengan aduan isteri itu, pasal dalam ta'liq dulu dah baca, maka hakim suruh isteri bayar RM1, maka ketika tu hakim jatuh talak khuluk. Apa dia talak khuluk tu? Talak khuluk tu adalah tebus talak. Tebus talak, maksud kata isteri bayar RM1, maka jatuh talak. Isteri, suami tak boleh rujuk ambil dah dengan isteri dia. Payahlah juga, misal kita kata kita ada anak perempuan, total laki dia hilang pergi ke mana? Buat main dengan anak-anak main duduk dengan kita pun tak larat, nak belah cucu lagi, nak kena belah anak, main anak. Ada lelaki pergi tinggal. Kalau kucing boleh buah dalam buli pituk di market, ni manusia, kita pun tak larat nak belah. Lama dah duduk, orang main duduk tanya ni anak hang ni duduk seorang bujang kah, dia kata kalau bujang dah kami nak pelukat dengan orang-orang mana-mana. Nak pelukat ke mana, dia lelaki dia tak cerai lagi. Hukum kata selagi suami tak cerai, tak boleh menikah. Jadi tu sebab tu dia buat ta'liq macam tu. Kalau lebih pada 4 bulan, maka isteri pergi mengadu, hakim jatuh talak khuluk macam tu. Ataupun secara paksa macam mana, suami tu kena tangkap di penjara akan lebih daripada 4 bulan. Lebih pada 4 bulan, kita pun ingat ni payahlah dia kena tangkap, dia jadi tokan, dia kena penjara 8 tahun. Dia nak belah ke mana? Dia nak bagi nafkah, dia gaji dalam penjara pun sehari 15 duit, mana dia nak bagi? Gula pun tak boleh beli. Jadi kita boleh buat tuntutan tu, antara tuntutan macam tu. Ataupun suami tu datangkan kemudaratan, pukul isteri, tubuh isteri, dera isteri, ataupun dari segi kehormatan dia memaki amuk, mencerca, menghina isteri, merosakkan harta benda isteri, itu pun boleh buat. Boleh buat tuntutan. Tu di Malaysia kita buat tuntutan macam tu. Ta'liq di Malaysia baca macam tu. Kalau tuan-tuan dengar di Thailand pula, ta'liq dia tak sama. Di Thailand ni, ta'liq dah selepas akad nikah tu, pengantin laki-laki akan baca, sekiranya aku merujuk isteri aku tanpa pengetahuan isteri aku, jatuh lagi 1 talak. Mana kata, dari segi hukum, kalau kita nak rujuk isteri kita, bila-bila pun boleh pilih. Tapi di Thailand, kalau kita rujuk isteri kita tanpa kebenaran dia, jatuh lagi 1 talak. Pasal apa dia buat lagu tu? Dia lawan hukum lah. Hukum kata tak payah ni. Ta'liq ni bila selepas dah jadi isteri kita, kalau kita baca satu benda yang melibatkan hukum, jadi ta'liq. Misal kata kalau hang keluar pada rumah ni, hang jatuh talak. Isteri keluar boleh tu talak. Dia boleh ta'liq. Di Thailand dia kata, kalau aku rujuk isteri ku tanpa kebenaran isteri pun, jatuh lagi 1 talak. Pasal apa? Pasal kadang-kadang orang laki-laki ni dia suka panjangkan iddah orang perempuan. Orang perempuan bila dia bercerai dengan suami dia, dia kena melalui 3 kali suci. 3 kali suci lama juga. Haid, suci, lepas tu mai haid. Kadang-kadang orang perempuan ni suci panjang pun ada. Lepas tu mai suci, mai haid pula, mai suci, mai haid 3 kali. Elok nak sampai 3 kali, suami ni rujuk balik. Sedangkan orang ni dah duduk tanah nak nikah dengan perempuan ni. Habis dah ni nak nikah, suami merujuk balik. Tu 2-3 bulan bercerai pula. Tu sepanjang masa duduk panjang tu. Jadi sebab tu di Thailand dia buat, kalau
terojok balik lagi sekali, itu talak. Dapat penentuan isteri. Jadi ada masalahnya, masalah di buat tu. Ulama kita buat masalah ni apa? Ini di Thailand ada masalah, jaga masalah macam tu. No? Ya. Ya. Kalau saja kami senang nak hujung ni. Oh, tu dia kira macam ni. Tu dia banyak kategori. Kalau dia nak pergi menikah dengan wali hakim, dia kena wali hakim tu dilantik oleh pihak pemerintah. Macam kita di Malaysia ni, yang dilantik oleh pemerintah. Kalau kita pergi jadi wali hakim, menggunakan wali hakim dengan orang yang tak diiktiraf, hak jenis piang-piang ni, tak sah. Pasal syarat wali hakim, dia kena orang yang dilantik. Macam nikah di Thailand, dia menikah dengan wali hakim. Kalau wali tu dia nak menikah di Malaysia ni, mak bapak dia tak setuju, dia pergi di sana boleh, asalkan lebih pernikahan tu sah dari segi hukum, dari segi peraturan. Salah juga dari segi hukum, dia pergi menikah sana sah. Pasal apa? Dia lebih daripada 2 marhalah. Kampung saya tu dengan betung Thailand tak sampai 2 marhalah. Nikah nak pergi nikah itu tak sampai 2 marhalah. Jadi Tok Imam tu kata, mari naik dalam pikap dia baru. Kereta pikap dia baru, ajaklah pengantin naik satu rumah, naik dua kereta pikap tu, mari. Daripada ustaz dulu pergi sampai Bangkomo Sipsang Bangkomo Tanu. Dia dah buka pelang, dia tahan lebih 2 marhalah. Kat nikah tu boleh cukup 2 marhalah. No? Ustaz, kalau 2 marhalah tu, kalau kata ikut IC seorang perempuan tu, memang dia marhalah. Tapi kalau ikut SK tu, dia tak cukup 2 marhalah tu apa pun. Dia kena ikut tempat dia duduk. Tempat dia duduk. Dua marhalah. Tempat dia menetap di situ lah. Kalau dia duduk saat-saat tu dia tak keluar, dia tak akan menetap, atau dia tak mungkin. Dia kena lebih pada 2 marhalah. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, saya selalulah saya pergi di haknya itu, saya pergi di sana, dia ada pejabat agama besar sana, tempat dia menikah orang. Kalau tuan-tuan pergi tengok, dia jadi sopa tersimpah tu, tempat akan nikah ni. Pasal apa saya kata tersimpah? Dia jadi tengok tersimpah, baru masuk, lama keluar. Jadi sana begitu. Kat nikah ni sakit, ni habis, kau ni masuk, kau ni orang Melayu, tengok kalau habis macam nak kenal. Ni banyak ramai ni, kalau sana ramai. Tok Imam tu dia baca khutbah sopan kan jampi. Dah. Jadi pasal banyak terlampau biar dengan bilik salin dia apa semua. Sah dari segi hukum, tapi bila balik main di Malaysia, mereka kena daftarkan di mahkamah, dia kena denda. Satu orang paling maksimum 3,000. Kalau hari itu hakim dia buat berkeling dengan bini dia buat 3,000 seorang, 6,000. Selalunya 1,800 begitulah seorang. Dia kena denda juga. Okey, kalau pasal aku nak. Kalau pasal masalah macam ni. Tenang, kita kalau ada masalah ni kita sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa hdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah